Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anak-anak semua? InsyaAllah hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan Al-Quran tahun 4. Okay, anak-anak boleh lihat dalam muka surat 108. Okay, dalam buku nota padat kita boleh cek dalam muka surat 108, iaitu berkaitan dengan tafsir surah Al-Adiyat, berkaitan dengan kuda perang yang berlari kencang ni, surah Al-Adiyat. Apa yang kita nak dapat daripada surah ini iaitu tentang manusia yang kikir, yang ini kedekut kerana tamak kepada harta-harta. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi kepada slide kita yang pertama. Okey, sebelum kita teruskan lagi dengan kisah kuda perang ini ataupun surah Al-Adiyat ini, jom kita baca dulu sama-sama surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Baik anak-anak semua, daripada surah Al-Adiyat ini, yang mana surah ini pendapat ulama mengatakan ianya turun di Mekah. Ada juga ulama yang mengatakan ianya turun di Madinah. Ulama berbeza pendapat lah di situ berkaitan dengan turunnya surah ini. Tapi tak apa, itu khilaf antara ulama. Yang penting kita kena tahu sedikitlah cerita. Baik, dalam surah ini Allah telah bersumpah dengan kuda. Kenapa saya cakap Allah bersumpah dengan kuda? Sebabnya kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, iaitu wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat, perkataan pertama wal 'adiyat. Kat situ mula-mula dah ada perkataan wa. Waw, huruf wa. Apabila mana-mana surah yang memulakan dengan huruf waw, wawul qasam, disebut sebagai wawul qasam, iaitu waw sumpah. Jadi kat sini Allah bersumpah dengan surah ini, dengan kuda. Allah bersumpah dengan kuda. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Sebabnya, untuk apa Allah bersumpah dengan kuda? Allah bersumpah dengan kuda ada dua sebab. Yang pertama, kerana Allah nak menanamkan dalam sifat, dalam diri kepada setiap umat Islam, semangat jihad kepada orang yang beriman ni. Allah nak tambahkan, nak tanamkan semangat jihad kepada orang beriman. Biasalah, kalaulah berkaitan dengan kuda ini, orang Arab dahulu memang sangat-sangat terkesan dengan peperangan. Baik, itu maksud yang pertama tentang kenapa Allah bersumpah dengan kuda. Dalam maksud yang kedua, Allah bersumpah dengan kuda ni juga sebabnya antara nak menerangkan sifat-sifat kepada orang yang terkeji. Sifat-sifat yang terkeji ini yang terdapat pada segelintir manusia yang sifatnya ni sangat tamak pada harta benda. Seolah-olah hidup ni tak cukup. Kerjanya nak mencari harta, cari harta, harta dan harta. Seolah-olah hidupnya tu hanya hidup dengan harta, bukan sekadar untuk beriman pada Allah. Bukan, dia hanya nak mencari harta saja. Perintah Allah semua dia tinggalkan. Apa yang Allah larang semua dia buat. Jadinya dalam maksud yang kedua ni, sifat yang terkeji ni bukan sahaja tamak pada harta, sedekah pun dia tak nak.
Kedekutnya ya Allah. Bakhilnya dia. Dan bukan itu sahaja, dia juga menyekat dirinya daripada amal kebajikan. Okey, baik. Itu kenapa Allah bersumpah dengan kuda ini tadi. Baik, dalam surah ini terbahagi kepada 3 kategori ataupun 3 keadaan. 3 keadaan. Yang pertama dalam surah ini daripada ayat 1 hingga ayat yang kelima. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha fal mughirati subha fa ansarna bi naq'a fa wasatna bi jam'a. Jadi 5 ayat pertama. Ayat pertama ini 5 ayat pertama ini tengok kalau kita lihat huruf yang pertama dalam setiap ayat 5 ini ialah waw, wal, kemudian fa, fal, kemudian fa lagi, kemudian fa dan fa. Jadinya dekat sini ini semua adalah ayat-ayat sumpah. Mukaddimah 5 ayat pertama ini berkaitan Allah bersumpah dengan kuda. Allah menceritakan tentang kuda. Kenapa Allah sibuk nak menceritakan tentang haiwan ini tadi, bersumpah dengan haiwan ini tadi? Kerana sifat orang Arab itu yang suka berperang. Baik. Jadi saya dah terangkan tadi kenapa Allah bersumpah dengan kuda, saya dah terangkan. Kemudian dalam kategori yang kedua, dalam keadaan yang kedua, tadi ayat pertama hingga ayat kelima iaitu mukaddimah menceritakan tentang haiwan peperangan. Kemudian ayat 6, 7 dan 8. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 3 ayat kemudian 6, 7 dan 8. Allah nak beritahu kepada kita hakikat kepada apa yang Allah telah sumpahkan pada yang awal tadi. Tu ayat yang kedua, iaitu berkaitan dengan bagaimana orang yang sifat yang terkeji, manusia yang tamak, manusia yang kedekut, manusia yang menyekat diri daripada perintah Allah, daripada melakukan amal kebajikan. Ni 3 ayat yang seterusnya tadi ini. Kemudian dalam kategori yang ketiga, dalam keadaan yang ketiga pula, Allah nak menceritakan tentang peringatan. Allah nak menegur, nak memberikan peringatan dalam ayat 9, 10 dan 11 kepada apa yang mereka telah lakukan dalam ayat 6, 7 dan 8 tadi. Allah berikan tazkirah. Allah berikan tazkirah, peringatan dalam ayat 9, 10 dan 11 supaya kita ni mendekatkan diri pada Allah. Jangan kita berlaku kejilah terhadap diri kita sendiri, kedekut, bakhil, sampaikan kita menyekat daripada diri kita melakukan amal kebajikan. Okey, baik, itulah antara 3 peringkat. 3 peringkat dalam surah inilah untuk kita lebih tahu lebih lanjut. Baik, kita dah tahu ni antara maksudnya demi kuda perang yang berlari kencang dengan termengah-mengah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulannya ni, kakinya tu, setiap kuda di mana kakinya akan dipasang besi. Daripada besi itulah apabila dia berlari boleh mengeluarkan api, percikan-percikan api tadi tu. Hebatnya kuda-kuda ini. Baik, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Kuda ini menyerang pada waktu pagilah. Tak ada masalah bagi orang Islam apabila diserang pada waktu pagi, sebab setiap orang Islam dia akan bangun awal. Untuk apa? Untuk Allah. Untuk Allah. Dia bangun subuh, kemudian sebelum subuh dia pukul 3, 4 pagi dia akan bertahajud, solat hajat dan diserahkan diri daripada Allah. Tak ada masalah. Mereka sentiasa bersedia. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka pada waktu itu sedap dia lena tidur. Dia tidak sedarkan diri. Dan pada ketika itulah menangnya mereka yang berperang pada waktu subuh ini tadi. Baik. Tu antara maksud je lah. Bagi ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Ini ayat 6, 7 dan 8. Dia sangat bakhil kerana cinta kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur? Ayat 9, 10 dan 11. Dan dilahirkan apa yang ada dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Baik, ini ayat 9, 10 dan 11. Allah tegur, Allah bagi peringatan kepada mereka yang bakhil dan kedekut, yang tidak mahu melakukan amal kebajikan tadi. Baik, seterusnya pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah ini. Yang pertama, kita hendaklah syukur ke atas segala nikmat yang telah Allah berikan.
Yang kedua, kita mesti menjauhkan diri daripada sifat ingkar dengan perintah Allah. Sentiasalah kita bersedekah dengan mendermakan sebahagian harta kepada yang memerlukan. Tak kisahlah sedikit ke banyak, 10 sen 20 sen, kita sedekahkan supaya ia menjadi amal jariah buat kita. Kemudian yang keempat, Allah Maha mengetahui akan segala apa yang dibuat oleh manusia dan dihitung pada hari kebangkitan. Semua amal yang kita buat akan dihitung dan kita akan dibangkitkan dan akan diperlihatkan segala amalan yang telah kita lakukan. Isi penting yang kita boleh dapat daripada surah Al-Adiyat ini, yang pertama, Allah mengecam, Allah marah, Allah menegur sesiapa manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda ni. Macam ayat 9, 10 dan 11 tadi, Allah menegur mereka. Yang kedua, manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta sehingga menjadi bakhil. Ni ayat 6, 7 dan 8. Manusia ni kalau dengan harta memang sangat cintakan, susah kita nak tinggalkan. Hanya dengan tawaduk kepada Allah, maka kita akan boleh tinggalkan semua perkara itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bakhil akan mendapat balasan yang setimpal ketika mereka dibangkitkan daripada kubur. Siapa-siapa yang kedekut, Allah akan bagi balasan. Dan yang keempat, segala amalan mereka semuanya akan diperlihatkan nanti pada hari akhirat. Jadi anak-anak semua, kita jadilah orang yang pemurah. Walaupun kita tak ada duit nak bantu, kita boleh bantu dengan tenaga kita. Kita boleh sedekah dengan senyuman kita. Okay? Kita bantu sekadar yang termampu. Kita bantu mak ayah di rumah pun dapat pahala. Kita bantu haiwan-haiwan peliharaan kita, kucing, ayam, itik, semuanya kita bantu. InsyaAllah akan ada amal kebaikan yang tertulis buat diri kita. Baik, itu saja saya rasa untuk hari ini berkaitan dengan surah Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang yang nak menceritakan tentang manusia yang kedekut kerana tamakkan pada harta. Saya rasa sekadar itu sahaja. Untuk lebih lanjut, untuk pertanyaan, boleh WhatsApp saya ataupun kita boleh jumpa dalam Google Meet hari Khamis nanti untuk kita bincangkan segala persoalan-persoalan yang ingin kamu ajukan dan tanyakan. Okey, anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.